Falak Fest 2024 beri pendedahan mengenai transformasi dalam perkhidmatan pengurusan hal ehwal falak era revolusi industri 4.0. Untuk laporan penuh langsung ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Rizauddin Ruslan di sana. Silakan Riza. Ya, Zahira, Falak Fest 2024 yang julung kali dianjurkan ini berjaya tarik lebih 200 peserta daripada pelbagai latar belakang. Dianjurkan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, Falak Fest 2024 juga menjadi platform berkongsi ilmu, minat dan peluang dalam memperkasa kompetensi falak pada masa depan. Falak Fest ini ialah mengumpulkan ahli-ahli falak profesional yang sedia ada dan juga mereka yang baru nak berkecimpung dalam bidang falak ini untuk berkongsi beberapa perkara yang penting. Tambahan pula hari ini teknologi berkembang amat pesat. Macam mana yang saya sebutkan tadi, kalau dahulu bila sesuatu perkara berlaku mereka akan merujuk kepada ahli falak dan ahli falak lah akan menentukan sama ada perkara itu benar-benar berlaku dan banyak perkara sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah bergantung kepada ilmu falak. Tambah beliau, kefahaman mengenai mekanisme pengantarabasaan industri falak amat perlu dalam memperkasakan kompetensi falak khususnya di negara ini. 3.9 juta ringgit telah disalur untuk membiayai projek-projek perkhidmatan air yang manfaatnya dinikmati hampir 40,000 isi rumah di seluruh negara. Ia hasil sumbangan para pewakaf menerusi tabung wakaf air. Pengurus bahagian pemasaran dan korporat Yayasan Wakaf Malaysia, Haidatul Azia Hussein berkata, dana yang diagih setakat 30 September lepas itu digunakan untuk pelaksanaan 82 projek wakaf air. Wakaf air ni dia adalah sebagai pembiayaan alternatif untuk kita melaksanakan projek-projek berskala kecil berkaitan dengan air yang di mana lokasi ini tidak dapat dicapai oleh operator air. Dengan peruntukan sekiranya di Semenanjung tidak melebihi 50,000, manakala di Sabah Sarawak tidak melebihi 75,000. Konsep wakaf air ini adalah crowdfunding. Kita terima pewakafan daripada masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul tu kita tukar kepada aset kekal. Tujuan utama kita nak masyarakat yang berada di luar bandar, di kawasan luar bandar, dapat menikmati bekalan air bersih macam mana yang kita rasa. Beliau menjelaskan sumbangan untuk tabung wakaf air ini akan ditukar menjadi aset kekal seperti alat ganti, sistem pengepaman sumber air perigi, penyelenggaraan secara one-off serta pemulihan sistem bekalan air. Bukan sahaja berfungsi sebagai rumah ibadah, Surau Madrasah Islamiah di Hospital Kuala Lumpur HKL yang dinaik taraf dan diisytihar sebagai Masjid Az-Zahrawi kini menjadi pusat sehenti buat warga HKL. Turut menerima manfaat warga Hospital Tunku Azizah, institusi berdekatan, pesakit dan waris serta masyarakat setempat. Menelan belanja lebih 15 juta ringgit, fungsinya semakin meluas dengan pelbagai kemudahan disediakan. Masjid ini dikelilingi oleh institusi. Jadi ahli karyahnya terdiri daripada institusi saja. Orang pejabat. Untuk makluman, staf HKL saja, staf hospital saja berjumlah 12,000 orang. Jadi memang pembinaan masjid ini bertepatan dengan jumlah keperluan daripada warga HKL saja. Kalau untuk menampung karyah luar, mungkin dia sudah waris pesakit lah HKL yang datang ke sini. Selain menjadi salah satu daripada 147 surau Jumaat di wilayah Persekutuan, ia seakan-akan tempat rehat dan rawat buat pengunjung. Tempat untuk beribadat sembahyang 5 waktu dan di waktu rehat untuk kita berehat di tempat yang agak selesa dan pengimarahan di masjid itu sendiri macam contoh kuliah Zuhur, kuliah Jumaat yang memang dapat mengisi waktu rehat kami untuk selain pada berehat dan juga mendapat ilmu. Tak payah pergi masjid jauh-jauh dah lah lepas ni. Kalau nak datang kerja pun nak masuk shift kedua kan. Dekat lah sikit nak masuk terus. Pemudahkan lah untuk segalanya, bagi pasien, bagi pekerja pun mudah lah. Lagipun ada 3 tingkat ni. So lagi Alhamdulillah lah.
Laporan itu mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Reza.